Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tentang pakaian yang dilabuhkan tu memang ada yang Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat di kalangan wanita, kan, bila masih nampak kaki, lalu Rasul kata labuhkan sejengkal supaya boleh cover bahagian kaki tu. Jadi wahai muslimat terutamanya, kita berusahalah untuk menutup aurat kita seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan. InsyaAllah kita menepati ciri-ciri wanita syurga. Okey, kita baca sikit. Asma binti As-Siddiq ni, dia diberi gelaran As-Siddiqah yang membawa maksud benar, cerdas, yang sabar lagi penuh kesyukuran. Asma binti As-Siddiq yang merobek tali pinggangnya untuk mengikat kantung air Nabi SAW dan menggantungnya. Okey, hadis yang pertama berkenaan dengan kelebihan Asma binti Abu Bakar. Okey, kalau baca hadis ni dia panjang, daripada Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ibnu Numair, cerita panjang. Okey, hujungnya subhanallah, Hisham bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya. Ia berkata, aku pergi ataupun aku pergi ke tempat Asma ataupun ke rumah Asma. Muslimin muslimat, Asma binti Abu Bakar ada di kalangan sahabat Nabi yang paling panjang umur, antara yang paling panjang. Umurnya lebih kurang dalam 101 ke 102 tahun macam tu. Maksudnya mencecah 100 tahun. Dan ketika dia dah sampai hujung usia, ingatannya masih bagus. Dia tidak nyanyuk, tapi matanya telah buta kerana banyaknya dia menangis saat hidupnya. Sebab itu dia selalu juga dirujuk oleh para sahabat. Zaman Rasulullah, wanita dirujuk oleh sahabat lelaki adalah satu suasana yang biasa. Sebagaimana Ummahatul Mukminat dirujuk, Ummu Salamah juga dirujuk, Sayyidatina Asma, Sayyidatina Aisyah juga dirujuk. Sebab apa? Mereka ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi Sayyidatina Asma ni umurnya panjang, jadi lama dia jadi rujukan. Salah seorangnya adalah yang ingin merujuk ketika itu adalah Hisham bin Urwah. Saat itu ia sedang salat, lalu aku mendengarnya membaca ayat ini. Maka Allah memberikan kurnia kepada kami dan memelihara kami daripada azab api neraka. Lalu dia memohon perlindungan kepada Allah, maka aku pun berdiri menunggu. Dia pun menunggulah sementara Asma memohon perlindungan daripada azab api neraka. Pagi tadi kuliah Riyadhus Shalihin saya ada kupas yang ni sikit. Sementara ia masih terus memohon perlindungan, lalu kerana aku rasa terlalu lama, aku pun pergi ke pasar. Kemudian aku kembali sementara ia masih lagi menangis dan memohon perlindungan. Jadi sifat yang pertama wanita syurga adalah kuat berdoa. Banyak berdoa, berdoa dengan khusyuk. Saya nak tanya kita orang perempuan dengan orang lelaki, mana lagi mudah menangis? Kita, subhanallah, ini kan saya tengok ada yang dengan sejuk, dengan suasana damai. Ada yang penat ni, baru lepas makan pagi, penat masak. Okey, subhanallah, semua muslimat angkat tangan depan. Angkat tangan depan, Masya Allah. Okey, buka tutup. Buka tutup, sambil tu kita zikir. Boleh duduk tegak. Okey, goyang sikit. Ya, rasa ngantuk tu goyang-goyang sikit, Masya Allah. Okey, sambil itu kita zikir, boleh ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, sekarang kita letak tangan kita atas bahu orang sebelah, boleh? Masya Allah. Sayang kan? Kawan sebelah kanan, letak atas kawan sebelah kanan dulu. Subhanallah. Okey, sekarang kita urut sikit bahu dia. Urut. Semua kena letak dan urut tangan sebelah kanan. Kawan sebelah kanan, urut bahu. Ada yang gosok-gosok je tak aci. Saya minta urut. Urut bahu. Sekarang pergi dekat leher dia, urut sikit leher. Okey. Okey, sambil cakap, janganlah ngantuk. Penat ke? Subhanallah. Masya Allah, urut lagi. Jangan berhenti, urut lagi orang sebelah kanan. Okey, sekarang cakap, I love you. Subhanallah. I love you more.
Okey, sekarang tangan sebelah kiri pula urut orang sebelah kiri. Macam tu, balas balik. Okey, sekarang balas balik. I love you too. Subhanallah. Okey, sambil sekarang kita zikir ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Urut ya salam, ya salam. Masuk ya salam, ya Allah yang Maha memberi kesejahteraan, Allah yang memberikan kesihatan, Allah berikan kekuatan, kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Okey. Masya-Allah, Allahu akbar. Saya faham. Kalau saya duduk di tempat ibu-ibu pun saya boleh jadi tak sedar, tiba-tiba tak nampak dah ustazah. Mula nampak lagi ustazah, lama-lama nampak jadi dua. Kenapa ustazah dah jadi dua? Lepas tu langsung dah tak nampak, syahid dah. Subhanallah. Subhanallah, muslimin muslimat. Daripada kisah Sayyidatina Asma ni, waliullah ini, sahabat Nabi ni, dan beliau merupakan wanita-wanita calon syurga ni, wanita-wanita syurga ni, subhanallah, dia merupakan wanita yang sangat kuat berdoa dan menangis dalam berdoa. Apa cerita ni? Seorang sahabat Nabi ni nak pergi jumpa dia ni. Rumah zaman ni bukan macam rumah zaman sekarang. Zaman ini, zaman Nabi ni, yang mana kalau bercakap dari dalam pun orang luar dengar, bercakap daripada luar pun orang dalam dengar. Sebab daripada pelepah tamar je. Saya teringat satu kisah. Masa itu Rasulullah, Sayyidatina Asma, Sayyidatina Aisyah, dia meninggikan suara kepada Rasulullah. Tinggikan suara sikit. Sebab kita tahu rumah Sayyidina Abu Bakar pun tak jauh ni. Meninggikan suara. Pernah tak kita tinggikan suara pada suami? Kalau siapa kata tak pernah tu, memang kita kena bagi dia anugerah. Subhanallah. Bukanlah tinggi bertempik, tapi macam adalah kadang-kadang tu. Adalah tinggi tu macam mana? Contohnya terkejut ke? Abang, siapa ni tak basuh pinggan ni? Tanya, buat-buat tanya. Padahal kat rumah tu memang 2 orang je. Pinggan siapa lah tak basuh ni? Geramnya. Contoh kan. Masya Allah. Okey, subhanallah. Maksudnya dalam kisah rumah tangga Rasulullah, isteri-isteri Nabi juga ada menjawab, membantah dan juga meninggikan suara. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar anaknya meninggikan suara pada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar terus masuk, tak ada bagi salam, tak ada apa, terus masuk. Tangan tu terus nak tampar anak dia. Tangan Sayyidina Abu Bakar, ini riwayat Sahih. Abu Bakar terus nak tampar. Apa Rasul buat? Rasul tahan tangan Sayyidina Abu Bakar. Rasul tahan tangan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar tengok Rasul tahan, Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Kemudian apa yang Rasul cakap pada isterinya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, lihatlah bagaimana aku melindungimu daripada lelaki lain. Romantiknya Rasulullah. Maksudnya bukan Rasulullah nak tambah lagi. Ayah pun tak boleh sabar dengan perangai kau. Bukan Rasulullah menambah-nambah. Tengok ni tak ada. Tak adanya bila Rasul tengok bapa mertua ni, ayah pada Aisyah masuk. Tengok panggil anak ni. Tampaklah tak. Rasul tahan. Rasul pun bagi tahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, lihatlah bagaimana aku memelihara, melindungimu daripada tangan lelaki lain. Rasul tidak menjatuhkan lagi walaupun tahu kesilapan sedang dilakukan isterinya. Dan kita tahu umur Sayyidatina Aisyah masa bernikah sekitar 9 tahun. Rasul meninggal umur 63 tahun. Sayyidatina Aisyah baru umur 19. Remaja, jiwa bergelora. Sebab itu Rasul kenal kita wanita ni daripada bagaimana perangai perempuan ketika kecil, kanak-kanak. Sebab menikahi Aisyah ketika usia masih kanak-kanak. Bahkan ada cerita yang sahih bagaimana Sayyidatina Aisyah sedang bermain dengan kawan dia, memain mainan macam anak patung. Bila Rasulullah masuk, kawan dia pergi menyembunyikan, menyorok dengan mainan-mainan. Rasulullah nampak, Rasulullah dah tahu ada kawan duduk main kat rumah ni. Rasulullah kata, keluarlah kamu dan sambunglah bermain. Macam tu. Dan antara hikmah terbesar Sayyidatina Aisyah dinikahi dengan umur waktu muda, subhanallah, ibunda kita membesar di rumah kenabian. Dan kita tahu Sayyidatina Aisyah adalah isteri kecintaan, kesayangan Nabi.
Sehingga kan apabila Sayyidatina Fatimah diutuskan oleh isteri-isteri Nabi yang lain untuk menyampaikan apa yang tak puas hati dengan Sayyidatina Aisyah ni, isteri-isteri lain Nabi berkumpul panggil Sayyidatina Fatimah sebab dia tahu Rasul akan kalah dengan anak dia ni. Kalah ni bawa hantaran utusan anak kesayangan Nabi, Sayyidatina Fatimah. Kita tahu Sayyidatina Fatimah adalah dikatakan wajah paling pirik Nabi, cara berjalan paling mirip Nabi, cara bercakap paling mirip, suara pun paling mirip. Dan inilah anak kesayangan Nabi SAW. Allah takdirkan juga cucu cicit daripada zuriat keturunan Sayyidatina Fatimah. Kumpul isi-isi ni, suruh Sayyidatina Fatimah menyampaikan apa tak puas hati. Sayyidatina Fatimah baru nak cakap masa itu Rasulullah di rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Fatimah baru mula nak mukadimah cakap, lalu Rasulullah cakap apa pada Sayyidatina Fatimah? Wahai Fatimah, adakah kamu mencintaiku wahai Fatimah? Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, sudah tentu aku mencintaimu. Sekiranya benar engkau mencintaiku wahai Fatimah, cintailah orang yang aku cintai. Subhanallah, sweet sangat kan? Cintailah wanita yang aku cintai, iaitu Aisyah. Sayyidatina Fatimah terus tak jadi nak sampaikan apa utusan isi-isi lain Nabi, isi-isi lain pesan suruh sampaikan. Subhanallah. Sebab ibunda kita Aisyah ada kelebihan dia. Walaupun kita dengar cerita cemburu dia, cerita pecahkan pinggang dia, cerita dia tinggikan suara, tetapi zuhud Sayyidina Aisyah, dermawan Sayyidina Aisyah, ilmu Sayyidatina Aisyah, akhlak Sayyidina Aisyah yang lain tidak dapat ditandingi oleh isi-isi Nabi yang lain. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi ibunda kita Sayyidah Aisyah ni lebih dibesarkan dengan kisah-kisah yang kebudak-budakan tu, sifat-sifat tu. Rasulullah tidak pernah menafikan sifat kebudakan wanita. Betul tak kita orang perempuan, sifat budak-budak ada sampai tua? Sampai jadi nenek panggil budak-budak tu masih ada. Cuba tengok nenek-nenek wan-wan ni kan. Ni tak, ini wan dah ke tak? Ini muda lagi dah wan tak? Cuba tengok panggil cadar budak tu masih ada walaupun umur 60-70. Bila cucu balik, dia tiba-tiba hilang sakit pinggang. Dia berjadi muda 2-30 tahun. Dia pun main-main dengan cucu ada budak. Boleh kejar-kejar. Kadang dia punya emosi macam budak-budak lagi. Sebab itu Rasulullah tidak pun memandang ataupun memarahi mana-mana isi yang sedang menunjukkan kecemburuan. Rasulullah mengiktiraf cemburu wanita. Rasul menguruskan cemburu wanita. Rasul tak kata berdosa ni kamu cemburu macam ni. Apa perangai ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagaimana ketika Sayyidatina Aisyah, dia melepaskan makanan yang dikirim. Kan kita tahu masa tu Rasulullah duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Lepas tu ada isteri lain Nabi saja je, isteri Nabi yang lain ni kan. Sama-sama isteri pun nakal. Kan gurau senda, nak tunjukkan kecemburuan. Kalau dah di rumah Sayyidatina Aisyah, kenapa nak hantar makanannya? Jadi bila ada isteri lain hantar makanan, Rasul di rumah Aisyah, bila Aisyah lah yang hidang, yang satu ni Nabi. Aisyah nak marah, Aisyah tak fikir dah masa tu ada sahabat Nabi. Aisyah lepaskan, lepas tu jatuh pecah kan. Adakah Rasulullah ambil pinggan mangkuk tu pergi marah kat dapur? Apa ni, jatuhkan pinggan depan orang ni, malu ni. Ui, kalau kita buat macam tu tak tahulah apa yang kena. Sebab depan tetamu ni, kalau tak ada orang kat rumah lain cerita, depan tetamu ni. Tak tahulah, mungkin umur ibunda kita masa ni, Aisyah ini umur 15 ke 14 ke, tak tahu umur berapa masa ni. Saya tak cari kepastian masa berlaku peristiwa ni umur berapa. Lepas tu apa yang Rasul buat? Rasul kutip pinggang. Lepas tu Rasul kawin isteri tercinta ni dengan ayat apa pada sahabat-sahabat? Ibumu sedang cemburu. Cakap macam tu je, ibumu sedang cemburu. Lepas tu Rasul pergi kat dapur, Rasul serah pada tangan Aisyah, baik-baik gantikan pinggan yang baru. Tu je. So ganti, tukar pinggan ni. Jangan hantar yang pecah ni. Macam tu je. Rasul tak marah, apa cemburu tak boleh kontrol ni, apa over sangat ni, apa perangai yang tak boleh jaga, tak. Rasul menyantuni dan menguruskan cemburu seorang wanita. Sebab itu suami yang bijak, suami yang faham, suami yang ada akhlak seperti Rasulullah, tak seperti pun ikut sikit jadilah. Dia tak akan buat main-main perkara-perkara gurauan poligami tu, dia tak akan buat main. Sebab tahu perempuan sensitif. Walaupun perempuan itu poligami ataupun belum dipoligamikan, tahu apa yang perempuan akan cemburu, dia tak akan buat. Dia hormati perasaan seorang wanita. Wanita pun hormati perasaan seorang lelaki. Subhanallah.